يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا خالدين فيها. Teruskan. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Baik, hari ini kita baca bagi meraihkan kelahiran junjungan besar Nabi SAW. Sat lagi last baru kita bawa qasidah tunah. Hak mula ni kita bawa selawat. Tiga jenis selawat yang kita bawa setiap hari tu. Kita bawa selawat Tafrijiyah dulu. Diikuti dengan selawat Anwar. Kemudian diikuti dengan selawat Fatih. Kita bawa sebab apa? Meraihkan kegembiraan baginda SAW yang telah pun Allah Ta'ala bu'if. Hantar ke muka bumi. Kita mulakan dengan selawat Tafrijiyah dulu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك birahmatika ya arhamar rahimin. Kita sambung selawat Anwarna. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryah
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Baik, kita sambung dengan selawat Fatih. Nah, selawat Fatih sama-sama nah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu selawat Ibrahim ya. Dan seterusnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami ni apa pun tak tahu ya Allah. Jikalau tidak Engkau berikan ilmu kepada kami, nescaya kami jahil dan kami tidak tahu apa-apa. Kerana sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui, maha pengampun lagi maha mengasihani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekalian sahabat ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya kasihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah. Hari ini Allah Ta'ala hidupkan kita sehari lagi, satu pinjaman yang Allah kurniakan kepada kita, pinjaman umur. Satu kurniaan, satu anugerah teragung yang Allah anugerahkan kepada kita, anugerah keislaman. Dan kemudian kita menikmati dalam keislaman kita itu, kita nikmati rasa kemanisan iman. Daripada rasa kemanisan iman itu, hadir rasa ihsan untuk sama-sama duduk di dalam mana-mana majlis ilmu. Kita dengar tang mana ada majlis ilmu, kita ikuti. Nah, walaupun kita tak ikut dengan kaki, kita ikut dengan jari. Hari ini kita ikut majlis ilmu dengan jari. Nah, kita tekan, kita klik. Nah, di mana-mana majlis ilmu kita ikuti bagi membasmi kejahilan yang bersarang di dada kita. Sama-sama kita membentuk akhlak kita
diri kita untuk menjadi Muslim yang sejati sesuai dengan saranan baginda sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibentuk, dilihat melalui akhlak dan peribadi penganutnya. Maka kita cuba memperelokkan akhlak dan juga peribadi kita sebaik mungkin agar kita ini termasuk di dalam min makarimil akhlak, orang yang paling mulia akhlaknya, insya-Allah taala. Dalam ujian yang melanda bumi, Allah Ta'ala tak pernah lupa menebarkan rahmat dan nikmat yang maha luas. Ha? Di samping Allah Ta'ala menghantarkan kepada kita ujian, Allah Ta'ala juga mengirimkan selautan rahmat. Sedikit cubit sayang daripada Allah, selaut rahmat yang mengiringinya. Nah, kita didatangi hujan yang lebat, Masya Allah. Masya Allah, bahagianya seperti mana rahmat yang melimpah ruah melalui baginda sallallahu alaihi wasallam menyambut kelahiran kedatangan baginda, sesuatu anugerah yang teragung Allah bagi kepada kita. Terima kasih ya Allah. Jikalau tidak ada Muhammad, maka tidak adalah bulan dan bintang. Takkan berkeliplah bintang di langit, takkan bercahayalah matahari, takkan bersinarlah rembulan, takkan berkembanglah bunga-bungaan, takkan menghijau segala pohon, takkan turun segala hujan, tidak akan berombak segala lautan. Maka dengan kiriman Allah Subhanahu wa taala satu jasad kepada kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi seakan menyambut dengan kicauan burung. Rahati atyar, berkicau-kicau burung kegembiraan. Fi layalil maulidi, rahatil atyar, dia kata, bergembiralah, berkicauanlah segala burung pada malam kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Burung sifat dia tidur, malam dia bertidur, tapi pada malam kelahiran baginda burung tak tidur. Penduduk Mekah tertanya-tanya kenapa malam ni burung tak tidur. Sampai tengah malam masih lagi berkicau, bising. Rupa-rupanya akan lahir satu jasad yang akan membawa khabar kegembiraan kepada muka bumi ini. Seterusnya membawa rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Heran Arab Quraisy waktu tu pasal apa burung tak tidur malam tu. Kenapa burung berkicau? Sifat burung waktu maghrib dah nak masuk sarang. Kenapa burung tu sampai ke pagi tak tidur? Rupa-rupanya persediaan menyambut tetamu agung yang akan lahir. Apatah lagi kita kalau semalam langit Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kepada kita hujan membasah bumi. Apa pula kelakuan kita? Apa peranan kita? Okey, alhamdulillah berterabuk tengok di dalam grup-grup masing-masing dengan selawatnya. Itu peranan kita, Itu satu usaha yang kita buat. Teruskan bukan sekadar hari Maulid, tapi seterusnya hingga sampailah kepada dijemput ilahi. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad, hingga sampai kita dijemput malaikat. InsyaAllah. InsyaAllah sampai malaikat nak jemput pun masih ada lagi pada kalimah syahadah. Dan alhamdulillah kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Jauhar Al-Mahub muka surat 71. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama, masih lagi di dalam kelebihan ataupun fadilat bersugi. Fadilat bersugi. Ini di antara sunnah baginda. Tanda kita mencintai baginda, tanda kita sayang baginda, kita nak kutip semua sunnah-sunnah dia. Kita nak bawa semua sunnah-sunnah dia. Kalau ditanya di akhirat nanti, apa bukti cinta kamu kepadaku? Aku mengamalkan sunnahmu. Di antara sunnah yang Nabi suruh sangat-sangat ialah bersugi. Okey, ingat balik pelajaran yang telah lalu. Rasulullah suruh kita bersugi pada bahagian-bahagian tertentu sebelum berwuduk. Kalau tak sebelum berwuduk pun, sebelum bersolat. Waktu kita berdiri di atas sejadah tu, kita nak mulakan solat.
Kalau tak waktu tu pun, kita sebelum baca Quran. Ataupun sebelum baca kitab. Bangun tidur di antara yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu atas perintah baginda kita buat. Itu tanda bukti cintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara iaitu atasku fardu dan iaitu bagi kamu sunat. Pertama bersugi, kedua sembahyang witir dan berdiri malam. Ini sembahyang tahajud. Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, 3 benda ni kepada aku fardu, wajib bagi Nabi. Wajib pada Nabi. Tapi bagi kamu sunat. Bagi kamu ni, kamu siapa? Umat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara ini adalah sunat. Kalau bagi Nabi yang maksum, Nabi yang tidak ada dosa, Nabi yang tak pernah buat salah, Nabi yang serba sempurna, mewajibkan ke atas dirinya. Dia yang wajib ke atas diri dia. Bukan Allah mewajibkan. Dia mewajibkan ke atas dirinya. Maka apatah kita yang serba-serbi tak kena. Serba-serbi kurang ni. Pertama bersugi. Baik, alhamdulillah. Kita bersugi. Kita bersugi walaupun bukan dengan kayu sugi. Kan? Kita guna berus. Itu juga pahala bersugi. Cuma kurang sikit. Tapi tetap dapat sunnah Nabi SAW. Sunnahnya tetap dapat. Sebab apa? Kita jaga mulut. Kita jaga bau mulut ketika mana kita bangun tidur, kan? Kita kalau boleh bangkit tidur tu, nak sembang dengan orang pun tak mau. Sebab kita tahu bau mulut kita ni amat busuk. Maka kita bersugi. Bersugi kerana Allah bagi menghilangkan bau mulut itu, dapat pahala sunnah. Itu sunat bersugi ketika bangun daripada tidur. Jadi, bagi Nabi benda ni wajib. Baik. Di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy, dia pun tak suka gosok gigi. Waktu dululah. Waktu dululah dia pun tak suka gosok gigi. Menyebabkan kehadiran apabila bersembang dengan orang, menimbulkan satu bau yang tak menyenangkan. Maka dengan sebab tu Nabi kata, kalau bagi aku, benda ni wajib. Kena gosok gigi. Jaga kebersihan. Nabi ni lebih mengamalkan kebersihan. Kemudian pada yang kedua iaitu solat witir. Di sini hadis ni Nabi tak sebut solat witir sama ada sebelum tidur ataupun waktu tahajud. Solat witir boleh kita tunaikan pada 2 tempat. Sebelum tidur ataupun selepas Isya. Dan kemudian satu lagi pada tempat tahajudnya. Itu penutup bagi segala sembahyang sunat waktu tengah malam. Jadi bila kita dah buat lepas Isya, maka pada waktu tahajud tak perlu lagi. Ini di antara yang wajib ke atas Nabi. Terkadang sahabat melihat Nabi buat pada waktu sebelum tidur. Dan kadang-kadang sahabat melihat, ini saksi mata daripada hadis-hadis sahih. Dan kadang-kadang sahabat melihat baginda Nabi SAW bersolat witir pada penghujung solat tahajud. Jadi, kita boleh pilih antara keduanya. Katalah malam kita malas, segan. Maka tak apa kita kata. Esok bangkitlah buat waktu tahajud. Jadi kita buat pada waktu tahajud. Ataupun malam kita dah rajin. Wuduk pun masih ada panjang lagi. Hari ni badan rasa ringan. Perut tak rasa lapar. Nak pergi cari nasi. Maka kita buat pada waktu malam. Maka bangun esok kita tak payah lagi buat. Terpulang kepada kita. Macam kita tengok pendapat 2 orang sahabat lah. Kalau Saidina Ali, dia nak buat juga pada waktu sebelum tidur. Sebab dia kata, dia takut esok tak bangun. Dia mati. Kalau Saidina Umar, dia nak buat waktu bangun tidur tahajud tu. Sebab dia kata, selagi dia tak buat tahajud, witir, maka tahajudnya tak akan sempurna. Bila dia buat witir menutup bagi tahajud, baru dia rasa sempurna amalannya. Pendapat masing-masing dan kedua-duanya kita hormati, kita ikut pada kedua-duanya. Tak salah. Okey, ini 3 perkara yang dikatakan
Wajib ke atas Nabi. Tapi sunat kepada kita. Baik. Kalau benda ni dah wajib kepada Nabi, kenapa kita tak jadikan dia satu kelaziman pada kita, no? Bangkit pukul 5 sempat lagi, nah. 5:30 sempat lagi. Walaupun ada, sekarang masuk waktu awal, nah. Lagi awal, nah. Buat 2 rakaat pun jadilah. Ha. Kalau dah semalam tu dah buat witir, bangkit tu buatlah tahajud 2 rakaat. Tak sempat nak baca surah dah, waktu nak habis. Tak payah baca surah. Nah, rakaatain ya khafifataini. 2 rakaat yang ringkas sahaja. Janji niat tahajud kalau kata bangkit penghujung-penghujung. Tapi set lah masa no. Waktu nak tidur nah. Hantar mesej ke Allah Subhanahu Wa Taala no. Hantar mesej kepada Allah. Ya Allah, kejutkanlah aku untuk bertahajud kepadamu. Allah panggil nah. Tak payah pasang jam gerak. Allah panggil, insya-Allah. Allah panggil. Kalau dah kita buat siap-siap lepas maghrib, lepas isya kita dah buat, bangkit tu tak gaduh lah. Nah, kita buat lah. Mungkin kita susun dengan tahajudnya. Buat tahajud dulu. Kemudian buat taubat. Kemudian buat hajat. Kemudian mungkin ada nak sambung dengan tasbih ke. Atau istikharah ke. Atau kita, kalau malam tu belum kita buat witir, kita tutup lah dengan witir. Nah. Kalau benda tu dah jadi wajib pada Nabi, lazim bagi kita. Jangan mewajib kat diri kita pula. Sekali lagi kalau tak buat berdosa. Jangan pandai-pandai doktor hukum kat diri kita. Nah. Rasulullah dia istiqamah. Sebab tu dia berani letak hukum. Baginda lah yang paling hebat di antara makhluk. Okey. Kita cuba lazim. Pesan pada Allah. Bagi sahabat-sahabat yang kata dia susah lah nak bangkit. Pesan pada Allah. Ya Allah, rezekikan kepada aku. Sebenarnya tahajud tu satu rezeki, no? Rezekikan pada aku, ya Allah, untuk bangun menghadapmu. Ada rezeki bangkitlah. InsyaAllah, nah. Tanamkan azam dan cita-cita. Bila mana kita tidur lambat, tak boleh tidur lambat. No? Esok nak bangun tahajud. InsyaAllah. Kalaulah kita ni orang yang lazim bangun tahajud tiap-tiap hari. Tapi hari tu letih kamu. Terlajak lena. Jaga-jaga. Dah pun masuk waktu subuh. Apa jadi? Allah dah bagi pahala sama banyak. Macam kita buat tahajud. Sebab apa? Kita selalu hadir. Tapi hari tu tak hadir. Dengan sebab apa? Tertidur. Dapat pahala yang sama dengan hari-hari kita hadir. Menghadap dengan Allah. Allah kan kaya. Okey, seterusnya. Sabda Nabi SAW. Tayyibu afwahakum bisiwaki fa'innahu tariqul Qur'an. Baikkan olehmu akan segala mulut kamu dengan bersugi. Yang ni baikkan tayyibu ni harumkan. Tib. Harumkan, wangikan mulut kamu. Dia kata baikkan olehmu akan dia dengan menghilangkan bau yang keji daripada mulut dengan bersugi. Maka bahawasanya ia jalan Al-Quran. Okey. Ini salah satu daripada petua Nabi bagi dekat kita. Setiap kali kita nak baca Al-Quran, kita bersugi lah. Tak payah masuk pergi bilik ayat gosok gigi, bubuh buat gigi. Tu saya kata kena ada kayu sugi. Setiap kali nak baca Al-Quran, sugi dulu. Sebab bila kita baca Al-Quran, kita baca surah-surah. Kita baca surat dari Allah. Kena dalam keadaan mulut yang harum, yang wangi. Daripada keharuman mulut kita itu melalui kayu sugi yang kita gunakan itu, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia sebagai asbab untuk melancarkan bacaan, menerangkan mata hati, memfasihkan sebutan lidah. Letak di tepi Al-Quran tu. Satu. Ni abang nak baca Quran. Setiap kali nak baca Quran, buat. Kalau kata tak buat nombor 8 pun tak apa. Kalau tak pegang macam ikut sunnah pun tak apa. Pegang ikut sunnah macam ni kan. Macam ni pegang sugi ikut sunnah. Tapi tak mahu dia nak tonyol lagu tu. Ya buat tak apa. Tak buat nombor 8 pun tak apa. Tonyol lah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okey, gigi tak ada. Ada gusi saja. Sekali lalu kok gusi tu. Okey. Pun boleh. Sebab apa? Di antara asbab kata baginda SAW melancarkan bacaan. Melancarkan bacaan
menerangkan mata hati, pintu hati kita, dan juga memfasihkan sebutan huruf. Di antara asbab disuruh kita bersugi kerana dia kata bahawasanya ia adalah jalan Al-Quran. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada firman Allah Taala, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dia ada sambungan fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Maaf. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Okey. Apa dia ni? Ni surat dia tak kat sini pendek Sebenarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 124. Artinya pada waktu dicuba akan Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Okey. Ayat ni tergantung sebenarnya. Kalau kita tak tahu menahu apa dia nak abang kat sini. Katanya dicuba akan dia dengan bersuci 5 pada kepala, 5 pada tubuh. Maka yang 5 pada kepala itu bergunting misai, berkumur-kumur dan masuk air ke hidung dan bersugi dan membelah rambut kepala. Dan yang 5 pada tubuh itu kerat kuku, berkhatan, cabut bulu ketiak, bercukur bulu. Ni bulu ari-ari tanda kat situ beristinja dengan air. Okey. Wa idzi betala, dicuba. Dicuba ni maksud dia diperintahkan. Dobit kat situ. Sat lagi kalau kata kita nak baca seorang-seorang, kita tak faham diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mengerjakan segala apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan segala larangannya. Itu izi betala Ibrahim. Allah Ta'ala beri cubaan. Allah Ta'ala beri pengajaran. Beri perintah kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang mana dia kata, 5 pada kepala. Bersucilah 5 pada kepala. Apa yang terdapat pada kepala kita ni, iaitu, dia kata bergunting misai. Orang perempuan ada misai tak? Baik, orang perempuan tak ada misai. Ada janggut? Tak ada janggut. Pasal tu dia pergi gunting bulu mata, dia pergi gunting kening, pandai-pandaian. Pandai-pandaian dia pergi belek. Dia tak ada misai, dia nak belek, dia pergi belek kening dia. Oh, kening aku ni tak elok. Pantih kening, cukup-cukup. Benda tu haram. Okey. Ganti daripada misai. Kita ada segmen kan yang kita duk ambil uduk, kita nak kena tarik panjang tu kan. Gunting yang tu. Gunting yang tu. Pasal apa? Senang nak ambil uduk, tak payah duk tarik merambut. Lagu opera Cina tu kan. Bergantung panjang tu. Jadi kita gunting yang tu. Apabila kita nak beruduk, dah senang. Okey. Menggantikan gunting misai bagi orang perempuan. Tapi tak mustahil ada orang perempuan yang ada misai Dan kemudian yang kedua, berkumur-kumur. Ini perintah Allah Ta'ala dalam beruduk. Disuruh kita berkumur-kumur, cuci mulut. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Sedut. Sedut. Kemudian tarik pulang. Dan yang keempat, bersugi. Gosok gigi. Yang kelima, belah rambut. Rupanya belah rambut tu sunat. Kita ada sikat tengah, sikat tepi kan. Sikat nak bagi sama. Dulu gitulah nak pergi sekolah dulu ni sikat rambut ni bagi sama. Bubuh minyak sampai berpalit. Ni roll ni nak buat bagi sama. Rupanya itu sunnah. Yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah selalu belah rambut. Kan kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Dia kan kadang dia belah tepi sebelah kanan. Kadang dia belah tengah. Rambut baginda kalau sikat pun dia akan terbelah. Sebab ikal mayang. Dan dia kata itu sunat. Dapat pahala sunat tu. Kerja-kerja kita buat ni.
Kita ingat benda tu biasalah, gosok gigi memang bangkit pagi gosok gigi. Rupanya tu jalan sunnah. Jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumur mulut nak bagi hilang bau busuk. Kita cuci muka, kita basuh hidung. Semua itu dapat pahala sunnah. Kita sikat rambut, dapat pahala sunnah. Kalau kita tahu jalannya. Ha? Tapi kalau kita tak tahu pun tak ada apa. Kita ingat benda tu adat. Bila adat tak dapat pahala. Tapi kalau kita ingat sunnah, kita dapat pahala. Ha? Yang kemudian itu 5 yang duduk pada kepala. Kemudian Allah Ta'ala perintah lagi. 5 lagi duduk pada anggota tubuh badan. Apa dia? Kerak kuku. Dapat pahala Allah. Kayanya Allah. Pemurahnya Allah. Kerak kuku dapat pahala. Kita ni nak kerak kuku panjang, nak kuku rimah. Main ni nak kerak kuku. Kerak kuku kerana Allah dapat pahala. Ambil kuku kentik-kentik. Ikut pula sunnah. Daripada hujung jari ni naik ke sini. Ada kata daripada ibu naik ke sini. Sini naik ke sini. Boleh. Dapat pahala kerat. Kerat kuku. Dan kemudian berkhatan. Berkhatan ni kita tahulah memotong pada satu bahagian tempat duduk atau tinggal atau berbaki najis kencing kita. Dan lapisan itu adalah lapisan syahwat yang syaitan selalu duduk. Maka bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkhatan bukan sunat. Berkhatan ialah wajib. Khatan ialah wajib bagi mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Malik, sunat. Kita yang panggil bersunat. Bila nak bersunat? Kan? Kita kata. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi bersunat. Benda tu wajib. Bukan sunat. Sebab mula disyariatkan berkhatan ini pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila? Sampai hari ini. Untuk mazhab Imam Syafi'i wajib. Mazhab Imam Malik bagi yang masuk Islam yang usia dah tua. Okey? Usia dah tua. Maka sunat kalau dia potong. Itu kita kena faham. Tapi kalau kecil-kecil, dia wajib. Tapi kalau dah mai tua, dah baru masuk Islam, maka sunat. Untuk menghilangkan najis dan kotoran di ujung tempat dibuang. Tempat dibuang selaput yang menjadi saki baki tersangkutnya najis. Dan ianya adalah tempat duduk syaitan bagi merangsang syahwat. Membabi buta. Okey, itu maksud dia. Baik. Dan kemudian yang ketiga, cabut bulu ketiak. Sunat. Cabut bulu ketiak sunat. Ya, insya-Allah. Okey, kita tak cabut sakit. Kita bercukur pun dapat pahala sunat juga. Cabut bulu ketiak. Dan kemudian bercukur bulu ari-ari. Bercukur bulu ari-ari. Yang macam Rasulullah ajak, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Selambat-lambatnya, ni orang paling penyegan, 40 hari sekali. Nabi suruh, dapat pahala. Allah. Buat kerja untuk diri kita, berkhidmat untuk diri kita, menjaga kebersihan diri kita. Dapat pahala Allah bagi, hamba untuk aku bagi. Padahal kita buat untuk kita, tak payahlah bagi. Aku bagi. Sebab apa? Memang aku nak bagi ke hampa pun. Aku kaya. Kemudian istinja dengan air. Apa dia istinja dengan air ni? Basuh najis. Tak mau nak pakai batu juga. Jenuh lah. Kalau lah kita pakai batu jenuh. Penuh dalam tangki jamban kita tu. Jadi kita basuh najis menggunakan air. Kita dapat pahala beristinja dengan air. Subhanallah. Kayanya engkau ya Allah menganugerahkan kepada kami berbagai-bagai anugerah ya Allah. Ini yang disebut beberapa perintah yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan perintah ini sampai kepada kita dan sampai kepada kiamat. Kalau buat dapat pahala sunat. Dan sabda Nabi SAW,
rahimallahul mutakhallilina min ummati fil udu'i wat ta'am. Memberi rahmat Allah Ta'ala akan orang yang menyelat-nyelati daripada umatku pada wudu dan makanan. Ha, dicontoh. Menyelat-nyelati kalangan umatku pada wudu dan makanan. Okey. Kita berwudu, disunatkan untuk kita ni, macam ni. Ini dinama menyelat-nyelati. Nah, kita kan ambil wudu tangan kanan sampai siku kan, kita sedok air, kita gosok sampai kat ujung ni, kita buat macam tu. Kemudian kita ambil lagi kan, bila kita cedok air macam tu, air ni masuk dalam kuku, dia turun kat sini, kemudian dia main kat sini, kita tolak ke depan dan kita buat macam ni. Ini dipanggil menyelat-nyelati. Nah, kemudian kata Nabi SAW, begitu juga kita basuh kaki dah, dan kita kita selat-selatkan di sebelah, di celah-celah anak jari kaki, dapat pahala. Kemudian kalau kita ada janggut, kalau ada misai, itu dinamakan menyelat-nyelati. Okey, satu lagi ketika selesai makan. Tangan kita kan ada berbulu nasi kan ni. Kita jilat kita jilat jari kita mula nak ikut sunnah lah. Jari ibu, kemudian jari manis kemudian jari telunjuk, kemudian jari kelingking dan akhirnya jari tengah ni. Wa iza batastum jabari. Dia ada bacaan dia tak baca pun tak apa. Janji kita buat sunat wa iza batastum jabari. Itu doa menyelati selepas kita makan. Namun kita tahu kita bukannya makan nasi naik sampai kata ni. Kita bukan ramah makanan macam tu. Itu bukan sunnah yang ramah macam tu. Hanya sekadar hujung jari, tak payahlah jilat sampai ke siku. Jijik orang tengok. Kotor punya lapak jilat sampai tahap tu. Kotor jangan sampai sunnah dihina. Sunnah dipandang kotor. Buat bagi elok-elok. Beradab sopan. Kan Islam itu mementingkan akhlak. Okey. Ini doa daripada Nabi SAW. Ada yang ni menyelat-nyelati segala bulunya pada ketika mengambil sembahyang dan mandi dan menculat gigi, menghilangkan yang tinggal daripada makanan yang diselah gigi. Menculat ni colek lah. Okey, ini doa daripada Nabi SAW bagi umatnya kerana ikhtiyat, iaitu berhati-hati mereka pada ibadah. Maka sepatutnya sayugianya bahawasanya diamat-amati dengan dia supaya masuk di dalam doa Nabi SAW. Nabi berdoa, iaitu Allah rahmatilah, ya Allah rahmatilah di kalangan umat-umatku mereka yang menyelat-nyelati jari mereka ketika berwuduk dan selepas makan. Itu doa Nabi. Jadi siapa yang buat, dapatlah doa ni. Siapa yang tak buat, tak dapatlah doa ni. Benda sunat. Benda sunat. Kalau kita makan pakai camca, kita tak dapatlah pahala menyelati jari tu. Jadi, jilatlah camca tu. Baik, seterusnya. Dan sabda Nabi SAW, La tataqallalu bil-asi wal-rayhani wal-qasab fa'innahu yurizul akilah. Jangan kamu culat. Ni celahi, colek gigi, okey? Taqallalu ni colek atau menyelat. Dengan kayu as dan kayu selasih dan qasab, iaitu tumbuh-tumbuhan yang adalah batangnya itu ruas dan buku seperti batang jagung. Okay, saya cerita apa dia kayu ni. Dan batang gandum, maka bahawasanya ia mempusakai penyakit akilah, iaitu penyakit memakan daging. Okey, kita cuba bicarakan tentang hadis ni. Ini di antara pesanan baginda SAW. Jangan kamu colek gigi dengan menggunakan kayu as. Apa dia kayu as ni? Kayu as ini iaitu sejenis kayu yang paling masyhur kerana kayu ni paling mahal. Kayu as ni kayu paling mahal.
dia biasanya akan menjadi perhiasan dalam kereta-kereta mewah. Nah, kereta-kereta mewah yang dia bubuh dekat dashboard kat depan tu. Nah, dia bubuh kayu. Itu di antara perhiasan termewah dalam kereta-kereta mahal. Akan buat perhiasan kalau kita nampak, wih, kayu dalam kereta dia. Itu kayu as. Nah, ianya juga dijadikan di antaranya garpu, sudu orang-orang kaya di zaman Rasulullah dulu. Nah, kayu dia warna dia merah, kemerah-merahan, cantik. Dan orat kayu itu paling halus, paling digemari oleh pengukir-pengukir kayu. Nah, yang mana kerana dia punya isi kayu tu dia halus, mudah dibentuk, tetapi kuat dan kejap. Ah. Padahal kalau dia buat ukiat ni dia mudah dibentuk. Tak payah nak ukiat teruk-teruk, mudah dibentuk. Tapi kuat. Itu kayu as. Maka Nabi kata, jangan kamu buat dia colok gigi. Ambil dia. Kalau di tempat kita di mana nak cari kayu ni nah? Ha. Dia mempunyai bahan, struktur bahan yang paling kuat dalam dia. Jadi bila kita jadikan dia pencolek gigi kita, ianya dinamakan sebagai makruh. Jangan buat. Nak bicara tentang mana tu, saya rasa saya macam tak pernah jumpa lah. Tapi biasalah tengok dalam kereta-kereta mewah yang orang buat. Tengok, bukan naik pun lah. Tengok yang orang jadikan hiasan kat depan tu kan. Kayu asnah. Dan lagi apa dia yang dia tak bagi? Kayu selasih. Batang selasih. Pernah tengok kan pokok selasih? Pernah tengok kan? Awak pula tak pernah tengok nah. Okey. Daun selasih ni dia bersifat bau kan. Ada orang panggil daun semangi ke dia. Nah, dia wangi dan dia ada mint sikit. Kalau kita makan dia macam berangin sedap. Punya batang selasih tu jangan buat tempat colek gigi. Ada pasal sebab Rasulullah tak bagi. Ada pasal dia. Nah, yang kita ambil. Okey. Kalaulah kita hari ni kita ambil batang apa tau? Yang sewaktu dengan selasih ni, daun pudina. Batang dia jangan buat colek gigi. Katalah kita ni ada gigi jarang. Kalau kita makan melekat ni, kita ni tak ada apa yang ada batang daun pudina ya. Kita colek. Jangan buat. Rasulullah tak bagi. Ada pasai. Satu lagi dia kata dan qasab. Qasab ini dia kata iaitu tumbuh-tumbuhan yang adalah batangnya itu ruas. Dia qasab ni kalau dalam bahasa Arab, tebu. Nah, tebu. Ataupun yang sama waktu dengan tebu, iaitu batang tumbuhan yang ada ruas. Contoh yang diletakkan di sini seperti batang jagung, batang gandum, batang padi yang dia naik beruas-ruas. Kan dia ada ruas. Bila kita kepok kita ada nampak ruas. Okey, setiap batang yang ada ruas itu maka jangan dijadikan tempat colek gigi. Tak elok. Nah, Nabi pesan. Pesan dah. Jangan buat. Okey, kalau macam kita lah ni, kita ambil daun bunga rumput kan. Bunga rumput kalau yang ada ruas, jangan guna. Jangan guna. Tu bahagian colek gigi. Sebab apa yang Nabi tak bagi ni, kalau kata batang gandum, termasuklah batang padi, jangan buat, kerana ia mempusakai penyakit akilah. Pula dah. Apa dia itu penyakit akilah? Iaitu penyakit makan daging. Apa dia penyakit makan daging ni? Kata bila mengaji tak ada guru, dia pening. Baik. Penyakit makan daging ni, gusi kita tu dia akan makan. Benda yang kita buat colek gigi tu, dalam dia tu ada bakteria yang tak boleh mati. Bila dia terkena gusi kita, dia akan makan. Sebab tu gigi cepat lurus. Sebab kita sebarang dapat benda ambil gigi. Buat colek gigi ikut suka kita aja. Apa kayu kita dapat. Dia di antara penyebab makan daging. Penyakit akilah. Okay, saya akui saya di antara orang yang suka colek gigi dengan sebarang jenis kayu yang saya dapat. Saya tak berhati-hati dalam mengamalkan hadis ni. Maka akibatnya habislah gigi lah. Dia makan gusi rupanya.
penyakit memakan daging. Dan kemudian penyakit akilah ni lagi satu, kita punya kulit tak tahan. Cukup tak tahan. Orang kena gigit nyamuk tak ada naik kudir tu, kita berkudir. Ha. Kena gigit nyamuk, kena gigit semut, semut merah tu. Orang Pulau Pinang panggil semut gatai, no? Kan? Sat lagi naik melembung. Okey, saya akui, saya di antaranya. Cukup Allah. Nah, itu yang dikatakan penyakit memakan daging. Dia ada bakteria yang akan makan daging kita. Rupanya pasal itu Rasulullah tak bagi. No? Jumpa segala bunga-bunga rumput, kepak, ambil kepak-kepak tu dia punya. Akhirnya, tanggung akibat. Sebab apa? Sebab tak ada dengar cakap, kan? Rupa-rupanya Rasulullah tu punya sayang dekat kita tu. Sampai colek gigi pun dia ajak. Sayangnya Nabi dekat kita tu. Dia mendidik kita lebih daripada seorang ibu mendidik anak dia. No? Dia punya jaga kita. Mak kita ajak kita basuh berak begini. Tapi Rasulullah ajak kita sampai kepada tahap colek gigi. Masya Allah, sayangnya Rasulullah kat kita. Ya Allah, rindunya kami dekat dia. Sayangnya kami pada dia, ya Allah. Sampaikanlah salam sayang, salam rindu untuknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiknya Nabi ni, no? Dia jaga kita sungguh-sungguh. Buatlah. Ada kebaikan dia. Banyak pahalanya. Kemudian kita baca satu lagi hadis. Dan sabda Nabi SAW, salatun bisiwaki khairun min sab'ina salatin bi ghairi siwak. Satu sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 sembahyang dengan tiada bersugi. Dan pada satu riwayat Nabi SAW, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu menyamai 400 sembahyang dengan tiada bersugi. Dan seolah-olah seperti merdeka seorang sahaya daripada anak Nabi Ismail. Dan keluar ia daripada dosanya seperti keluar rambut daripada ajin, yakni tepung. Duh tepung. Seperti yang tersebut di dalam kitab Tuhfah Al-Habib. Yang mana Nabi SAW bersabda, bersolat dengan bersugi itu adalah 70 kali ganda lebih baik daripada semayang tapi tak gosok gigi. Okay, Alhamdulillah. Kita semayang subuh, kita gosok gigi, kita dapat pahala. Kita semayang zuhur, kita bersugi guna kayu, kita dapat pahala. Pahala apa? 70 kali ganda lebih baik daripada tak bersugi. No? Kita semayang wajib. Dalam semayang wajib itu kita dapat gandaan pahala. Ada lagi elan lebih. Buat 4 rakaat macam biasa juga. Tapi ni elan apa ni? Nak main ni? Elan bersugi, Allah bagi lebih. Allah kayanya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Bagi dekat kami. Tapi kalau nak elan lebih, tengok-tengok Allah. Ni pahala bersugi. Hari-hari lain tak bersugi, tak dapat. Kalau aku tak dah lama aku buat, ya Allah. Tiap-tiap kali sembahyang aku bersugi. Sebab apa? Nak cari elan 70 kali ganda, kata Rasulullah. Dan pada satu riwayat lain, melalui kitab Tuhfah Al-Habib, Rasulullah kata 400 kali ganda. Okay, 400 kali ganda ini adalah untuk solat sunat. Sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat. Katalah, kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tu. Kan, lepas kita bagi salam kan kita ada bangkit buat qabliyah. Ada ba'diyah tu. Masa ba'diyah tu ambil pula. Sudi pula. Pasal apa? Nak elang lebih. Kita kan kerja, kena OT baru dapat elang lebih, no? Kena overtime, lebih masa, dapat lebih pahala. Maka beribadah pada Allah, buat sikit aku bagi banyak. Allah tu maha pemurah. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Tolong ajar kami apa yang kami tak tahu. Selalu mengajar, tak pernah biar kita sendirian dan terkapai-kapai. Sabda Nabi SAW, mazala Jibrilu yusini bisiwak hatta khosyitu an yudar dina asnani. Sentiasa Jibril berpesan kepadaku dengan bersugi sehingga aku takut akan bahawa gugur segala gigiku. Satu lagi, sabda Nabi SAW, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Disuruh akan aku dengan bersugi hingga takut aku atas kehilangan gigiku. Itu dia. Nabi kata, Jibril ni jumpa aku bila pun pesan suruh gosok gigi.
Suruh bersugi. Bila pun suruh bersugi. Sampai aku jadi risau takut gugur gigi habis. Nah, rupa-rupa dengan bersugi bukan sekadar gugur. Tetapi menguatkan lagi gigi. Nah, menguatkan lagi. Sampai dia jadi risau macam tu. Hamba sangat-sangatlah Jibril ni berpesan. Setiap kali membawa wahyu. Setiap kali bertemu baginda SAW. Sebab itulah Nabi sampai kepada saat akhir baginda nak mati. Saat-saat terakhir baginda nak mati. Nak bertemu dengan kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Baginda minta untuk bersugi. Ha. No? Sampai nak mati minta lagi bersugi. Kan waktu tu dia tengah sakit sangat-sangat. Tapi masih minta bersugi. Kita sakit pun bawa dia duduk di tepi kita. No? Bawa kayu tu duduk tepi kita. Macam mana ada di dalam bekas ubat. Macam tu lah kayu sugi tu. Kalau kata panjang kita kacip bagi pendek-pendek. Sebab apa? Nak ambil pahala sunat tu. Besar sangat pahala bersugi. Sebab itulah sampai dibawakan satu bab bersugi ni asing. Untuk sama-sama kita beramal dengannya. Wallahualam. InsyaAllah nanti kita akan sambung sikit lagi pada minggu depan. Kalau dengan izin daripada Allah, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, kita akan kembali berkuliah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jemput lagi kita, rezekikan lagi kepada kita. Baik, seperti mana yang kita janjikan pada awal tadi, kita akan berkasidah. Rasa-rasanya semua ada kasidah ni, no? Kasidah paling masyhur sekali, nah. Kasidah ini kasidah Syama'il Muhammadiyah. Orang suka Syama'il Muhammadiyah ni sebab menceritakan tentang kesempurnaan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Buka sama-sama lah nah. Walaupun seorang-seorang jangan malu kat anak pinak dalam rumah baik pilah. Dengar bila suara kita sumbang pun, lari pitching pun, tak sedap pun, tak kisah. Nah, kita bukan nak kira lunak merdunya. Kita nak kira apa? Nak kira isi kandungan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Sumbang pun tak apa. Saat lagi hujan turun. Memang hujan duk turun dah pun. Kan? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli. Okey. Tadi ada sahabat tanya, rindunya daku ke rindunya kami? Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Kami untuk ramai, daku untuk seorang. Okey? Daku untuk seorang. Bila kita seorang-seorang, kita kata daku. Bila kita ramai-ramai, kita kata kami. Okey? Boleh kedua-duanya. Rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah.
Di suatu malam bulan yang penuh cerah, Baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah